إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian tentang surah Luqman. Pertama sekali saya minta maaf atas kelewatan kerana memang benar-benar saya terlupa langsung. Saya dapat mesej malam tadi ada urusan lain sampai lupa langsung program hari ini. Okay. Jadi untuk kelas kali ini kita akan teruskan dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Betul kan? Ayat yang ke-6 kita dah selesai. Akhir sekali adalah berkenaan dengan hukum nyanyian. Okay. Jadi kita masuk pada ayat yang ke-7, insya-Allah dalam masa sejam itu 7, 8 dan 9. Kita cuba yang dulu. Kalau ada masa kita tambah lagi insya-Allah. Jadi kita sama-sama kita baca ayat yang ke-7, 8 dan 9 surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم Baik. Ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Bermaksud, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Okay, surah Luqman ayat yang ke-7. Baik, kita lihat satu persatu insya-Allah. Satu persatu. Pertama sekali, wa idza tutla, dan apabila dibacakan alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Ayat-ayat yang dimaksudkan di sini adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Okay? Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran dari sudut bacaannya dan juga dari sudut kefahamannya, dari sudut bacaan dan kefahaman. Dalam beberapa hadis Nabi SAW ada sebutkan
Iqra'u al-Quran ala qiraati Ummi Abd. Okey, kama qala, bacalah Al-Quran itu seperti mana yang dibaca oleh Abdullah bin Ummi Abd, seorang sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ada beberapa sahabat di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang terkenal dengan sebagai apa? Sebagai muqri, ataupun mereka yang membaca dan mengajar bacaan Al-Quranul Karim. Antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey. Jadi wa idza tutla alaihi ayatuna, kita boleh ambil daripada sini bahawa kita perlu membaca. Okey, kita perlu membaca bukan sahaja kepada kita tetapi juga kepada orang lain. Okay. Daripada sini kita boleh ambil antara faedahnya ialah untuk menyampaikan Islam, cara terbaik adalah apa? Adalah apa dia? Apa dia bahan terbaik untuk kita sampaikan Islam? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kalau ada orang kata tapi mereka belum lagi beriman dengan Al-Quran, macam mana kita nak sampaikan Al-Quran? Apa jawapan dia? Awal-awal masuk dah tanya kan? Tak apalah, saya jawab sendirilah kan. Jawapannya adalah perkara terbaik yang membawa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala adalah ayatuna, ayat-ayat kami, iaitu Al-Quranul Karim. Okay, jadi itu perlu menjadi keyakinan kita bahawa apabila kita nak menyampaikan Islam, terbaik sekali adalah dengan menyampaikan, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang ramai. Okay. Dan kalau mereka tidak memahami bahasa Arab, kita nak baca yang mana satu? Nak baca yang Arabnya ke, nak baca yang terjemahannya untuk mereka? Jawapannya, kita bacakan dua-dua sekali. Kita bacakan dua-dua sekali kan? Kerana bacaan Al-Quran yang dalam bahasa Arab itu sebenarnya mempunyai mukjizatnya yang tersendiri. Okay? Baik. Walla mustakbira, kan? Walla mustakbira, ini adalah berkenaan dengan orang yang tidak beriman, orang kafir. Sebahagian daripada mereka akan walla mustakbira. Walla ni maksudnya mereka berpaling. Ya. Terjemahan yang ada ni yang Indonesia, dalam telefon anda, saya nak tengok yang terjemahan bahasa Melayu, mungkin ada perbezaan sikit-sikit. Kemana dia budak surah Luqman ni? Nombor apa surah Luqman? 31. Nombor dia 31. Nombor surah. Okey, sekejap Okey. Okey, baik. Ini ayat yang ke-7. Okey. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri. Okey. Dia berpaling dengan menyombongkan diri. Samalah kat sini. Pertama sekali, dalam ayat ni kita dapati kataan yang digunakan adalah walla. Walla maksudnya dia berpaling. Okay? Berpaling maknanya dia bukannya dengar. Ada kadang-kadang kita manusia ni kadang-kadang dia tak nak dengar tapi dia tengok kita kan. Dia tak nak dengar tapi dia tengok. Okay? Yang ini jelas menunjukkan dia memang menzahirkan. Menzahirkan apa? Tentangan dan juga maksiat. Menzahirkan maksiat. Kat sini sendiri sebenarnya kita boleh bezakan antara dua perkara. Orang yang buat maksiat tak menzahirkan, dan orang yang buat maksiat menzahirkan. Ada beza tak? Ada. Apa beza dia? Okay. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun, kan? Setiap umatku mendapat kesejahteraan. Sejahteralah, sejahtera. Kecuali mereka yang mujahirun, yang menzahirkan. Yang menzahirkan apa? Maksiat. Kan? Jadi orang yang menzahirkan maksiat ni dia tak sama dengan orang yang tidak menzahirkan maksiat. Okay, kat sini jelas sangat. Wallah, dia bila dengar ni dia berpaling kan. Yang kedua, mustakbira. Mustakbira, dia bukan sahaja berpaling tetapi dia berpaling dalam keadaan takabur. Ada orang, yelah dia mungkin dia bila kita datang dia pergi pelan-pelan kan. Kita panggil dia pusing, dia senyum. Okey juga kan. Ini tak dalam keadaan takabur.
meninggikan dirinya. Dan apabila seseorang itu meninggikan dirinya, sombong, artinya dia apa? Dia memandang rendah, merendah-rendahkan, memperkecilkan orang lain. Okey. Kemudian selepas itu, ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Okey. Seolah-olah dia belum mendengarnya ataupun dia tidak mendengarnya. Dia tidak dengar sedangkan dia dengar. Dia dengar tapi dia buat-buat macam tak dengar, buat-buat tak tahu. Buat-buat tak tahu. Kemudian disebutkan di sini ka'anna fi udhunayhi waqra. Seakan-akan ada sumbatan di kedua-dua telinganya. Biasalah kan kalau kita mungkinlah kita pernah buat kalau kita nak tidur kan, yang jemaah mungkin yang perempuan lah kot kan. Yang lelaki ni kalau anak-anak bising pun dia boleh tidur, betul kan? Yang perempuan ni dia ada masalah sensitif sikit kan. Okay, saya kalau tak ada bunyi saya tak boleh tidur kan. Tapi mungkin sebahagian wanita mereka perlukan suasana yang tenang untuk tidur kan. Wallahualam. Okay. Jadi ini yang disebutkan di sini ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra, seolah-olah dia telah ada sesuatu yang menyumbatkan ataupun yang tersumbat dalam telinganya, menyebabkan dia tak boleh nak dengar. Okey. Baik. Jadi ini satu perumpamaan kan, satu perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, di mana dengan perumpamaan ini dia menambahkan lagi sifat angkuh mereka. Sifat angkuh orang yang tidak ingin mendengar dan menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama apa? Walla. Ulang balik semula, walla dia berpaling. Yang kedua mustakbira. Mustakbira sombong. Dia tak nak, dia ada setengah orang dia kadang-kadang dia bukan tak nak, dia tahu. Kan? Mungkin kebanyakan kita lah kan. Kita tahu sebenarnya Quran ni adalah kebaikan. Semuanya kebaikan. Tapi kita pun kalau diberikan pilihan antara Al-Quran dengan telefon, kita akan ambil telefon kot. Kemungkinan lah. Bukan kita, mungkin sebahagian daripada kita ataupun adalah sebahagian daripada manusia kan. Pasal Al-Quran nak baca, nak kena faham apa semua. Telefon kan senang buka, dia yang cakap kan. Senang sikit. Okay? Jadi itu walla. Mustakbiran dalam keadaan dia sombong. Kan? Berbeza. Sombong ini adalah salah satu sifat yang diharamkan ke atas apa? Khususnya ke atas orang Islam. Tak dibenarkan untuk mempunyai sifat sombong. Okay? Dan sifat sombong ini besar apa? Dosanya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu fin-nar. Okay? Kibriya iaitu kesombongan adalah sifat utamaku. Okay, kemudian apa lagi? Al-'azamah, keagungan juga sifat utamaku. Sesiapa yang cuba untuk menarik salah satu daripada dua sifat ini daripadaku, aku akan masukkannya ke dalam neraka. Okey. Itu yang kedua. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tak dengar. Kan? Kita boleh bayangkan ada orang dia dengar, dia tahu, kita nak tengok pun kita tahu dia dengar, tapi dia pergi. Kan? Ada orang ni macam dia jalan macam tak nampak apa-apa. Kan boleh bayang orang yang dia punyalah punyalah dahsyat sifat bahasa Melayu punya sifat tidak peduli, ignorance yang ada pada dia, seolah-olah dia tak dengar ayat-ayat yang dibacakan itu. Okey. Fabashirhu bi'adzabin alim, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita apa hasil daripada itu. Hasilnya adalah berikanlah berita gembira. Asal maksud bisyarah adalah beri berita gembira. Okay, berikanlah kabar gembira. Okey, kepadanya bahawa dia akan mendapat azab yang pedih. Okey. Jadi kat sini mungkin kita akan tertanya-tanya kenapa pula digunakan perkataan bisyarah. Kan? Bisyarah ni apa asal maksud bisyarah ni? Saya bangun boleh? Asal kataannya adalah shin dan betul ni. Ya. Kita lebih rumah. Jadi kan. Betul tak? Shin dan ra. Apa asalnya? Apa maksud dia?
Dia antara, tak apalah saya bagi maksud lah kan, saya tak ingat ni. Antara maksudnya kalau kita sebut bashar, artinya manusia, kan? Okey. Kemudian antara maksud bisyara ini adalah dapat merasakan dengan kulit kita, kan? Bisyarah, kan? Dan bila disebutkan fabashirhu, berikanlah berita, kan? Berikanlah berita apa? Berita gembira. Bila kita dapat berita gembira, apa jadi pada kulit kita? Antara maksud bisyar ataupun bisyarah adalah kulit. Apa jadi pada kulit kita? Berubah. Blushing. Blushing tu apa? Merah, macam merah. Kemerah-merahan kita gembira kan, tak boleh nampak kat muka orang tu. Kalau kita beri berita yang tidak baik, apa jadi pada dia? Muram. Nampak juga pada kulit dia. Okey. Jadi semua ini terkandung dalam perkataan fabashiru ataupun perkataan yang asalnya root-wordnya adalah basyara. Okey, fabashiruhu biasanya digunakan untuk berita gembira. Berikanlah berita gembira kepadanya. Tapi macam mana pula berita gembira dengan azab yang pedih, kan? Ini kita nak tengok sedikit insya-Allah. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran ni okey. Macam mana kita nak kaitkan? Macam mana kita nak kaitkan tiga sifat tadi? Tiga sifat tadi, apa dia? Tiga perangai tadi. Walla mustakbiran ka'allam yasma'ha. Dia berpaling, takabur dan tidak mempedulikan langsung, seolah-olah tidak dengar. Okey. Apa yang sesuai dengan perkara ini? Apa yang sesuai dengan orang yang begini? Adakah sesuai dihormati? Ataupun adakah sesuai lawan dihormati apa? Kita hormat dan kita, satu lagi kita apa? Lawannya? Kita dihina. Adakah sesuai dihormati ataupun dihina? Jawapan dia sesuai dihina. Okey. Cuba kita tengok balik. Maka beri khabar gembira. Beri kabar gembira. Berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Kabar gembira adakah benda yang penghinaan ataupun penghormatan? Kabar gembira dulu. Saya ikut soalan saya. Kabar gembira adakah penghormatan ataupun penghinaan? Penghormatan. Kabar gembira dengan azab adakah penghormatan ataupun penghinaan? Jawapan dia penghinaan. Okey. Dan dia penghinaan tahap mana? Adakah tahap biasa ataupun tahap yang kira dahsyat lah? Tahap yang maksimum. Kita gunakan perkataan yang baik, kan, tapi sebenarnya kita nak berikan pada dia benda yang cukup tidak baik, kan? Apa bahasa Melayu kita biasa guna apa, ada tak? Perli. Contoh. Kalau anak kita, agaknya saya fikir anak kita buat satu benda yang menyalahi arahan kita, kita tak katalah buat lagi. Itulah pandai sangat, contohnya. Pandai sangat. Betul ke dia pandai? Dia salah lah. Sebenarnya dia tak pandai lah. Dia dah menyalahi arahan kita. Memang tu bagus tu. Itu memang budak pandai memang macam tu. Contohlah kan. Jadi jangan pula dia sangka saya pandai. Tak adanya. Dia pun dah faham dah. Dia dah faham bahawa dia sedang diperli oleh bapa dan ataupun mak dia. Okay? Baik. Jadi begitulah kat sini sebenarnya. Penghinaan ini datang dalam bentuk mengejek, kan? Datang dalam bentuk mengejek. Okay? Jangan pula kita faham Al-Quran mengajar kita mengejek. Sebab tu saya sebut tadi, mengejek sini kaitkan dengan tiga sifat tadi. Tiga sifat orang yang berpaling daripada Al-Quran, iaitu walla, dia berpaling. Dia menolak Al-Quran. Satu, berpaling. Yang kedua, takabur. Yang ketiga, mengabaikan langsung, macam tak dengar langsung. Okey? Jadi layak pada dia untuk diejek dengan perkataan ini, fabashirhu bi'adzabin alim. Berilah berita gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Okey. Asal macam saya sebut tadi, asal maksud bashirhu, bashir kan adalah, kalau dia punya masdar ataupun apa, kata dasar dia adalah al-bisyarah. Bisyarah daripada basyarah. Basyarah asalnya kulit, kan? Jadi macam saya sebut tadi lah, bila seseorang itu diberikan berita gembira, biasanya muka dia berseri-seri, kan, blushing kita sebut tadi tu, kan. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang kalau diberikan berita yang tidak baik, muka kita akan nampak pada muka dia, kan. Datang seseorang tu kita sebenarnya boleh tengok,
Kan? Okey, saya sajalah nak tanya satu soalan kat sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenis manusia yang boleh menyimpan? Oh, soalan ni tricky, saya pun terfikir apa jawapan dia. Kan? Macam mana saya keluarkan soalan ni? Okay. Adakah dia boleh menyimpan perasaan dia ataupun perasaannya di mukanya? Perasaannya di mukanya. Lagi jawapan lain? Sebut. Boleh simpan? Dia sebut. Dia sebut ya. Dia sebut. Kalau dia tak sebut, boleh nampak tak kat muka dia? Muka merah. Boleh, muka merah. Okay. Tapi boleh tak ada tak hadis-hadis yang menunjukkan kadang-kadang Rasulullah simpan juga? Ada juga kan? Ada kan? Okey. Jadi asalnya Rasulullah SAW kalau ada benda yang yang baginda tak suka, akan jelas nampak pada wajah dia. Akan jelas nampak pada wajah dia. Okey. Kalau dia marah, akan jelas nampak pada wajah dia. Ka'annama fuqi'a fi wajhihi habbatur rumman. Seolah-olah dipercikkan apa? Buah delima. Buah delima merah kat muka dia, jadi merah kan. Okey. Tapi pada masa yang sama, dan kalau gembira pun begitu juga. Kalau gembira, Rasulullah pun akan nampak pada wajahnya. Bolehlah saya bawa beberapa contoh. Satu bila Rasulullah SAW memberikan arahan kepada ataupun berkhutbah, kan, dia akan menjadi seorang yang begitu serius. Ka'annahu munziru jaish, seolah-olah dia itu memberi arahan kepada tentera. Serius, kan? Okey. Dan apabila dalam satu majlis tu, mungkin masa tu belum turun lagi ayat hijab, kan? So tak adalah, bila tak ada ayat hijab ni, maksudnya tak ada lagi pengasingan antara lelaki perempuan, kan? Jadi ada orang yang datang dan duduk, dan Aisyah radhiyallahu anha pun ada. Jadi macam berlaku sedikit sentuhan, jadi ternampak Rasulullah tak senang dengan perkara tu. Okey. Dan kalau marah memang nampak pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apabila Abu Bakar bergaduh dengan Umar radhiyallahu anhu, kan? Kemudian Abu Bakar pun datang, kemudian Umar pun datang. Masa tu Nabi bangun dan Nabi marah, nampak kemarahan pada wajahnya. Okey. Namun begitu, kalau gembira pun sama juga. Kalau gembira pun sama. Contoh gembira ni siapa? Zaid dengan Usamah. Zaid adalah anak angkat Rasulullah. Usamah kiranya cucu angkat lah, kan? Apa beza antara Zaid dengan Usamah ni? Zaid ini putih, Usamah hitam. Tapi memang anak dia betul lah, jangan risaulah, kan? Okay? Tapi orang tuduh bahawa ini dah berlaku something kat sini, menyebabkan Rasulullah rasa sedih. Anak angkat yang paling dia sayang, Zaid bin Harithah, dan juga cucu angkat Usamah bin Zaid, kan? Dituduh bahawa ini bukan anak Zaid. Okay. Jadi dalam satu ketika Zaid dan Usamah tidur di rumah Rasulullah SAW, berselimut, nampak kaki saja. Ada berapa kaki? Kaki dua pula, 4 lah. Kan? Nampak 4 kaki. Okey, boleh je sebenarnya dua lagi terselindung. Tak, tapi nampak semua sekali. Nampak 4 kaki. Jadi bila nampak 4 kaki, artinya 2 kaki putih sikit, 2 kaki hitam sikit, gelap sikit. Kumpulan yang masuk berjumpa dengan Rasulullah SAW ini adalah kumpulan yang pakar dari sudut forensik. Tapi bahasa lamanya adalah qiyafah, kan? Contohnya dia nampak je, dia tengok je kita ni, dia tahu dah ni Jawa, ni Banjar, dia tahu dah benda-benda tu. Ni ada darah Arab sikit, ni darah Paki sikit, Pakistan, kan? Kan? Dia boleh tengok dah benda tu, kan? Jadi mereka tu masuk, dia tengok hadhil arjulu ba'duha min ba'd. Apa dia sebut? 4 kaki ni, walaupun warna lain kan, macam inilah, kan? Warna lain, tapi sebahagiannya adalah daripada keturunan yang sama. Mudahnya itulah, daripada keturunan yang sama. Dengar tu je Rasulullah dah berseri-seri muka dia. Kenapa? Kerana orang tuduh Usamah bukan anak Zaid. Okay? Cucu angkat yang Rasulullah sayang, bukan anak kepada Zaid ataupun anak angkat yang Rasulullah sayang. Itu tuduhan orang. Tapi ternyata dengan pakar forensik ni, pakar qiyafah ni, bahawa mereka ini adalah satu keturunan. Okay. Jadi itu maksud kat sini fabashir, daripada perkataan basyarah, iaitu kulit, di mana apa sahaja berita yang baik ataupun yang buruk biasanya akan memberi kesan pada kulit kita. Okey. Baik. Ya, baik.
Okey, kemudian disebutkan di sini bi'adzabin alim, kan azab yang pedih. Azab yang pedih ni taklah diuraikan lanjut, tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan dalam banyak-banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW, azab kat sana memang cukup pedih. Ada tak, boleh tak saya bagi satu contoh? Contohnya Abu Talib. Abu Talib dia berada di syurga, neraka yang paling paling ringan. Kalau kita nak sebut neraka yang paling sejuk, mana ada kan? Tapi dia lah dia paling sejuk berbanding dengan neraka yang lain, itu yang paling sejuk sekali. Al-Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang telah apa yang dapat engkau berikan kepada pakcik kamu Abu Talib? Al-Abbas ni pakcik juga kan, tapi dia masuk Islam. Abu Talib tak sempat masuk Islam. Okey. Jadi Rasulullah SAW menjawab, kenapa soalan tu? Kenapa Abbas tanya begitu? Kerana Abu Talib banyak tolong Rasulullah semasa Abu Talib hidup, walaupun hidup tidak masuk Islam kan. Okay, dan bahkan mati dalam keadaan kufur. Jadi Rasulullah SAW mengatakan huwa fi dhahbahim minan nar. Kan dia berada di tempat yang paling cantik sekali dalam neraka. Kan, kalaulah tidak kerana aku, maksudnya kalau tak kerana aku memberi syafaat kepadanya, dia akan berada di neraka yang paling panas sekali. Orang musyrik kan berada di neraka yang paling panas sekali. Okey, baik. Jadi azab bin alim ini jelas menunjukkan kepedihan. Okey, dan nak faham benda tu kena tengoklah ayat-ayat lain. Okey, baik. Sebelum kita teruskan seperti biasa, dan apakah selepas kita faham ayat ini, apakah faedah yang boleh kita ambil untuk kita keluarkan beberapa petunjuk dan hidayat? Siapa boleh mulakan? Wa idza tutla alaihi ayatuna. Bahagian itu sahaja dahulu. Apa faedah yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita? Boleh? Yang ni memang silakan. Kita nak participation lah daripada yang hadir. Dan siapa semua hadir kan? Kalau sini kata apabila bacakan pada ayat kami, maknanya Allah menyuruh kita membaca ayat-ayatnya. Allah suruh kita membaca ayat-ayatnya. Okey, untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk diri kita dan juga Masyarakat. untuk orang lain. Kan? Macam kita sebut tadi, khususnya bila kita nak berdakwah, bacakan ayat-ayat ni. Okey, lagi ada faedah lain tak? Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Kena ambil perhatian untuk memahami. Daripada mana ambil kataan memahami dalam potongan ini? Daripada mana? Dia mungkin tak ada kat sini, dia ada kat tempat lain. Tapi macam mana kita nak faham benda tu? Betul lah tu. Kan kita bila kita nak baca apa benda ni, Al-Quran, sama ada untuk diri kita ataupun untuk orang lain, apatah lagi dalam konteks nak berdakwah, kita kena faham ayat tu. Betul? Kenapa? Sebab kalau kita tak tahu, macam mana nak kita dah jawab. ya, macam mana kita nak jawab? Kita nak dakwah dengan ayat tu, kita pun baca. Dia pun okey, kita baca pula yang bahasa Arab. Kan? So dia tanya apa maksud dia? Saya tak tahu habis apa tujuan baca pada saya, nak berdakwah. Dia pun rasa pelik kan. Dia klik-klik kan, dia ni nak dakwah dengan satu benda yang dia tak faham. Boleh kan? Tak boleh. Okey? Cuma beza kat sini, kenapa perkara tu tak disebutkan? Tak disebutkan, kena faham. Kenapa? Kerana Rasulullah baca kepada orang Arab. Orang Arab tak perlu terjemahan. Kan? Okey, so kita ni bila kita nak sampaikan dakwah dengan menggunakan Al-Quran, kenalah faham dulu. Okey, berapa banyak nak kena faham soalan ni? Adakah nak kena faham 300 lebih ayat tu barulah kita boleh sampaikan, ataupun macam mana? Sebenarnya cukup faham apa? Satu ayat yang kita nak sampaikan tu pun dah cukup dah. Okay, jadi kita faham dulu ayat tu, barulah kita sampaikan. Allah SWT sebut apa dia? Apa dia? Contohnya bagi satu ayat yang berkenaan dengan dakwah sikit, qul huwallahu ahad.
Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu yang Maha Esa. Jadi daripada ayat tersebut ayat lain, ayat ini menunjukkan Tuhan kita satu, Esa, tak banyak. Tak boleh kita syirikkan. Kalau sebenarnya boleh tak apa, tapi kita guna ayat tu je. Dah faham? Okey lah. Cuba buka satu ayat lain, contohnya ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kita baca ayat tu, kita tak faham. Orang tanya jenuh kita. Tak? Okey. Jadi kalau tujuan dia adalah nak menyampaikan mesej Islam, faham dulu ayat tu, barulah sampaikan. Okey. Ada lagi nak tambah? Ada? Cukup? Cukup kalau tambah beritahu, tak apa. Teruskan. Walla mustakbira. Walla campur terus lah. Walla mustakbiran ka'an lam yasma'a. 3 sifat yang kita sebut tadi, apa faedah yang kita boleh ambil untuk kehidupan kita? Elakkan sifat-sifat ini. Pertama, apa dia? Walla, jangan berpaling daripada kebenaran. Okey. Berpaling daripada kebenaran biasanya berlaku bila? Jahil. Bila satu kita jahil, yang kedua Bila kesalahan tu dah gana kat kita, bila kesalahan tu ke muka kita, ke muka kita, maksudnya kita yang buat salah kan. Bila kita buat salah, kadang-kadang orang tegur kan, apa jadi pada kita? Kita pun berpaling kan. Tapi kalau cuba orang tu salah kan, kita pegang mana betul-betul kan, sampaikan kebenaran pada dia. Tapi masa dia tegur kita, tak nak terima, wallah kan. Okey, so jangan ambil perangai ini. Mustakbira, maksud sebenar takabur apa dia? Saya tak tanya pula tadi kan. Maksud sebenar takabur apa dia? Ada 2 benda, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini takabur. Takabur bukannya pakai smart, pakai apa dia, segak, bukan. Itu bukan takabur. Okey? Sebagaimana lawannya, zuhud. Zuhud ni bukannya pakai selekeh, bukan. Itu bukan zuhud. Zuhud dia lawan kepada takabur. Takabur adalah, ulang balik semula, menolak kebenaran, kan? Menghina manusia, menghina orang ramai. Itu takabur. Walaupun dia pakai pakaian yang paling selekeh, tapi ada salah satu daripada 2 sifat ni, dia takabur. Sebaliknya, dia pakai pakaian yang paling mahal, kan? Tapi dia tak ada 2 sifat ni. Adakah dia takabur? Tidak, dia bukan takabur. Okey? Jadi kita kena elakkan sifat ini, sifat takabur. Okey? Dan macam kita sebut tadi, takabur ni dia akan berlaku biasanya bila kita menganggap orang tu kurang daripada kita. Masa itulah kita nak takaburnya. Kalau kita anggap dia tinggi daripada kita, takkan kita nak takabur. Okey? Baik. Ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Apa faedah kita boleh ambil? Seolah-olah dia tak dengar. Apa kita boleh ambil daripada potongan ini untuk kehidupan kita? Ada tak benda-benda kan? Ada tak perkara-perkara lagi pembayang-pembayang kan? Ada tak perkara-perkara yang kita tahu betul tak salah dah, inilah dia kebenaran, tapi kadang-kadang kita tak berapa tertarik. So apa macam mana kita nak ulahkan benda ni? Ka'an lam yasma'ha, seolah-olah dia tak dengar. Okey? Dia seolah-olah kat sini muhasabah untuk diri kita lah. Kan muhasabah kan? Kita tahu dah Quran inilah dia kan, kitab yang selamatkan kita dunia akhirat. Betul tak? Tapi berapa banyak kita nak baca? Dan berapa banyak pula kita nak baca yang tengah tu satu hal kan? Berapa banyak pula kita nak baca yang tepi-tepi. Dia punya apa? Terjemahan dia. Okey? Jadi satu muhasabah untuk diri kita, supaya kita jangan mengabaikan benda yang betul-betul baik, jangan diabaikan. Nak keluar sikit daripada konteks Al-Quran. Apa dia benda yang baik kat dunia ni kadang-kadang kita abaikan? Dunia, bukan akhirat, dunia. Pemakanan, makan minum. Okey. Lagi keamanan. Lagi apa? Kebebasan. Lagi apa? Ada yang tak sebut dia, bukan orang tak sebut. Ada sesuatu yang ada kat sini tapi kita tak sebut.
Ada tak yang bawa isteri kat sini? Ada. Ada tak yang bawa anak? Ada tak yang datang dengan bapak? Ada tak yang bawa suami? Bawa suami ada. Maknanya isteri datang, suami tak nak ikut tapi bawa juga. Kan? Ada juga kan? Ada kan? Ini apa dia? Ka'alam yasma'ha, mungkinlah keluar sikit, jauh sikit. Kadang-kadang kita macam tak kisah dengan dia orang ni. Okey? Ini sebenarnya satu benda yang menyalahi apa ataupun dia dalam hadis Nabi SAW kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pandang rendah walaupun sesuatu yang ma'ruf walaupun sedikit, kan? Betul dalam hadis lain unzuru ila, kan, berkenaan dengan dunia ni, lihatlah kepada orang yang lebih rendah, jangan lihat pada orang yang lebih tinggi, kan? Supaya kamu tidak memperlekehkan nikmat Allah. Tengok makanan kan, tengok makanan. Tengok pula makanan yang orang post, lain lah. Alamak, tak selera nak makan. Padahal tadi dah okey lah. Kalau tak tengok apa-apa, nak makan okey lah. Tapi tengok je posting, kawan posting, alamak, kan, santai ke apa, tak salah. Dia depan dia ada apa, Maggi goreng contohlah, kan. Dia jadi nikmat dia dah kurang. Dia kadang-kadang sama juga. Isteri dengan suami kan sama juga. Kan dia tengok isteri orang, buat apa? Isteri ada, tengok suami orang, jangan tengok orang lain. Jadi suami aku ni, alamak. Dia benda-benda ni, cubalah ambil pengajaran daripada sini dan ayat-ayat lain, okay? Bahawa kita jangan memperlekehkan ataupun mengabaikan, seolah-olah macam kita tak ada benda tu, sedangkan kita ada benda tu. Alang-alang dah saya tak sebutkan benda ni. Ada satu hadis Nabi yang menyebut yang menyebut 3 ataupun 4 sifat, dan sebab kebanyakannya telah pun anda semua sebut, tapi saya nak sebutkan sahaja. Nabi SAW mengatakan sesiapa yang bangun di waktu pagi dalam keadaan dia mempunyai, dia sebut 1, 2, 3. Last sekali, seolah-olah dia mendapat dunia dengan segala perinciannya. Apakah 3 benda tu? Pertama tadi apa? Keamanan. Siapa sebut keamanan tadi kan? Keamanan. Aminan fi sirbihi. Dia aman di tempat tidurnya ataupun di rumahnya. Apa lagi? Makanan. Indahu qutu yaumihi. Dia mempunyai apa? Dia mempunyai makanan untuk hari itu. Dia bukan untuk 10 hari. Bukan untuk, kita kadang-kadang kat rumah kan untuk 10 hari kan. Tak, Nabi kata untuk hari itu sahaja. Yang ketiga apa dia? Ada tak siapa sebut kesihatan tadi? Mungkin ada kot, ataupun dalam hati dia sebut lah kan. Yang ketiga adalah kesihatan. Nabi kata 3 benda ni, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang berpagi-pagi, waktunya dia bangun pagi tu, dia aman. Bangun pagi aman, tak ada benda. Masya Allah, alhamdulillah aman. Kat mana pula? Dekat dalam dia punya rumah dia. Jadi aman ni maksudnya membawa maksud satu aman, keamanan, yang kedua aman dengan ada tempat untuk berlindung. Indahu qutu yaumihi, dia ada makanan untuk hari itu. Makanan hari ni settle. Yang ketiga apa tadi? Mu'afan fi jasadihi. Mungkin dia punya susunan saya terbalik lah. Tapi yang ketiga ialah adalah sihat dalam sihat sejahtera pada badannya. Faka'anna mahizat lahud dunia, seolah-olah dikumpulkan untuknya dunia. Takkan satu hari ustaz. Bayangkan orang yang memberi zakat, diberi zakat, tiba-tiba tak ada keamanan. Apa jadi pada dia? Harta dia entah ke mana. Betul tak? Kan kita biasa dengar mungkin dalam YouTube mana-mana, ada seorang perempuan terkata saya dulu bagi zakat berapa million ke apa benda tak, kan? Tiba-tiba sekarang ni tak ada duit kerana tak ada keamanan. Kita ni dah kata hari ni memang ada makanan kita. Tengok pula yang di Palestin ke mana tu yang tak ada makanan. Ambil pula daripada dari tanah kan, makanan yang sisa-sisa tu dia ambil. Bayangkan. Yang ketiga yang sihat. Sihat ni memanglah kita sendiri tahu. Kalau kita tak sihat, macam mana susahnya, walaupun ada begitu banyak simpanan dekat dalam peti ais, simpanan duit, kan, tak sihat, boleh buat apa? Jadi semua benda ini perlulah diberikan perhatian. Baik, kita teruskan dengan ayat yang ke-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Ayat ni memang insya-Allah straightforward lah kan. Straightforward, jelas. Sesungguhnya
mereka yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Okey. Syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kita pergi kepada perkataan inna. Apa maksud inna? Sesungguhnya. Apa maksud sesungguhnya? Sumpah. Lagi apa? For sure kan? Kalau bahasa Melayu kita gunakan sekarang sesungguhnya. Ada cakap kat anak kita sesungguhnya? Tak ada. Saya tak pernah cakap kat anak saya sesungguhnya bapa sayang kat. Tak ada. Sesungguhnya tak ada. Apa kata lain? Betul-betul kan? Bapa sayang kat kamu ni betul-betul. Betul-betul sayang. Betul kan? Betul-betul. Ya. Tapi sesungguhnya apa benda sesungguhnya? Okey. Jadi maksud sesungguhnya adalah benar-benar ataupun betul-betul. Kalau begitu, innal ladina amanu wa amilus salihat. Okey, tengok betul-betul sesungguhnya ataupun sebenar-benarnya mereka yang beriman dan beramal salih lahum jannatun na'im. Apa kita boleh faham kat sini? Selain daripada mereka macam mana? So sifat utama untuk mendapat jannatun na'im, untuk mendapat syurga yang penuh dengan kenikmatan adalah dua. Apa dia? Kalau dalam ayat ni lah, apa dia? Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal salih. Okay? Kita boleh faham juga sebaliknya. Kalau orang tu tidak beriman, maksudnya dia kafir, kan? Okey, kufur. Yang kedua, dia tidak beramal salih. Dia membuat maksiat. Adakah dia akan mendapat syurga na'im? Dapat ke tak? Tak dapat. Okay. Kalau dia tak boleh dapat syurga na'im, apa yang dia boleh dapat? Tak nikmat yang dia boleh dapat? Nikmat neraka. Nikmat apa yang dia boleh dapat? Nikmat dunia sahaja. Tapi nikmat dunia ni kan, ada faedah ke tak ada? Ada nilai tak nikmat dunia ni? Kalau dinilaikan pun seperti apa? Tak sampai pun satu kepak nyamuk. Tak sampai. Bukannya sampai, tak sampai. Okey? Kerana Nabi SAW sebutkan, kalaulah dunia ini menyamai satu kepak apa benda ni, nyamuk, Allah tak akan berikan seteguk air kepada orang kafir. Maknanya tak ada nilai dunia ni. Okey? Tapi memanglah, macam mana tak ada nilai? Ustaz tengok masa buka nanti kita happy kan? Apa tak ada nilai? Memang dia nilai, masuk nilai kat sini bila nak dibandingkan dengan naim ataupun nikmat akhirat. Okey? Baik. Dengan itu kita faham antaranya adalah innal ladina sesungguhnya menunjukkan orang lain yang tak ada sifat ni dia takkan dapat. Dengan itu sebenarnya kita dah faham dah. Kalau dia tak beriman, tak beramal salih, syurga ke neraka? Neraka. Jadi kalau ada orang kata sebenarnya syurga ni nikmat Allah luas. Ini orang cakap lah kan. Nikmat Allah luas. Kan, syurga ni bukan untuk orang beriman saja. Bukan untuk orang Islam je. Orang Yahudi pun boleh masuk. Macam mana? Nak dalil? Saya bagi dalil tak? Syurga bersedia lah. Apa saya bagi dalil sekejap. Saya ingat lupa ayat ni. Mana? Wasabi ni. Okey. Cuba baca ayat ni sekejap. Mana ayat dia? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, ayat Baqarah 62. Okey. Tengoklah sekejap. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang Yahudi dan orang Nasrani, Baqarah 62, dan orang sabiin. Sabiin ni yang zaman sebelum antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Okay. Man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa amila salihan, beramal salih, mereka akan mendapat pahalanya, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang Yahudi pun boleh dapat juga. Kenapa orang Islamnya? Dia baca macam itulah. Jawapan dia apa? Jawapan dia sebenarnya ada dalam ayat itu. Man amana billah, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maksudnya orang Yahudi kan, yang Nabi Musa diutuskan kepada orang Bani Israel lah kan, kepada Yahudi. Yang beriman dengan Nabi Musa, orang Yahudi beriman dengan Allah seperti mana yang dibawa oleh Nabi Musa, beriman dengan hari akhirat. Syurga ke neraka? Syurga. Okey. Orang Nasrani
Kan, yang beriman dengan Nabi Isa AS, seperti mana yang Nabi Isa beritahu. Okay? Yang beriman dengan akhirat. Syurga ke neraka? Syurga. Tapi lepas Nabi Muhammad datang, orang Yahudi beriman dengan Nabi Musa, tak beriman dengan Nabi Isa, tak beriman dengan Nabi Muhammad. Syurga ke neraka? Neraka. Ada ayat lain, cuma saya tak sebutkan kat sini. Okay? Jadi kadang-kadang benda-benda ni, itu pentingnya kita dengan ayat ni sahaja. Kadang-kadang orang dia boleh salah interpretasi, interpretation dia salah, kan? Sebenarnya kita boleh tengok beberapa ayat lain, kumpulkan, dapatlah kefahaman yang betul. Okey, itu sebagai contoh sahaja. Baik, Jannatun Na'im. Okey. Jadi kenapa pula nak disebutkan Jannat An-Na'im? Syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan, kan? Syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa nak disebutkan begitu? Kenapa tak disebutkan? Ini satu persoalan lah, kan? Kenapa tak disebutkan oleh seorang ahli mufassir? Dia kata kenapa tak sebut Na'imul Jannat? Bolehlah kita tulis kat sini sekejap, disebutkan Jannat An-Na'im. Satu lagi adalah bolehlah kat sini, Na'im Al-Jannat. Ada tak beza antara dua ni? Okey, syurga-syurga apa? Macam kita nak tengok Jannatun Na'im, syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat-nikmat ataupun nikmat dalam syurga-syurga. Ada beza ni? Ada beza tak? Ini banyak pintu. Yang mana banyak pintu? Jannatun Na'im ni ada banyak pintu. Oh, sorry. Satu pintu banyak kat sini. Pintunya banyak. Kalau sini satu pintu. Maknanya banyak-banyak, maksudnya banyak-banyak. Dalam pintu tu, dalam satu pintu tu macam-macam banyak pintu, kan? berbagai-bagai kenikmatan ada. Okey, ada berapa pintu? 8. Ada 8. Okey. 8 pintu. Kat sini pintunya berapa? 8 juga. 8 juga. Kenapa beza ni? Banyak bezanya dalam tu menceritakan kenikmatan dalam syurga tu sendiri. Kenikmatan dalam syurga. Yang ni dia menceritakan jumlah pintu syurga tu. jumlah pintu syurga. Okey. Bolehlah. Bila sebut bolehlah tu tak apa bolehlah, tapi apalah. Orang awam. Ada tak perbezaan lain? Kan? Bila kita sebut Jannatun Na'im dengan Na'imul Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum na'imul jannah. Contohlah, kan? Mereka mendapat nikmat-nikmat ataupun mereka mendapat nikmat dalam syurga-syurga. Mereka mendapat syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Apa beza dekat sini? Saya rasa saya jawab terus, pasal kadang-kadang soalan tu mungkin saya sebut dengan cara yang orang tak faham. Saya faham pasal kita orang yang baca bahasa Arab ni dengan baca terjemahan kadang-kadang dia faham. Tapi kadang-kadang orang yang mungkin bahasa Arab dia kurang sikit, bila dia tanya cara bahasa Arab, dia tak boleh nak faham soalan tu. Bukan jawapan tu. Okay? Saya cerita dulu, nanti beritahu pada saya semula apa soalan yang sebenarnya. Al-Alusi mengatakan, Al-Alusi salah seorang mufassir lah, digunakan Jannatun Na'im dan tak digunakan Na'imul Jannat kerana kalau Na'imul Jannat, okey, apa dia bagi ni? Mudhaf ilaih boleh bahasa Melayu? Kata sandaran, kan? Anak saya. Anak tu disandarkan kepada saya. Okey. Ini kata sandaran, kan? Betul. Apa kita sebut? Na'im, okey, Na'im dan nikmat. Nikmat syurga. Nikmat syurga. Nikmat syurga. Ada tak maksud? Boleh tak membawa maksud? Kalau disebutkan nikmat syurga, artinya boleh membawa maksud dalam syurga pun ada juga benda lain. Maksudnya anak saya, kereta saya, rumah saya, kan? Maknanya saya mungkin ada banyak benda yang disandarkan kepada saya. Jadi kalau nikmat syurga, ada tak mungkin maksud benda lain yang boleh disandarkan kepada syurga?
lain daripada nikmat. Tak sampai ya? Maksudnya saya punya cara ni. Okey. Maknanya kalau disebutkan begini, tak apalah saya bagi mudah lagi. Kalau disebutkan begini dari sudut bahasa Arab, kalau disebutkan begini, artinya mungkin ada benda lain yang boleh disandarkan kepada syurga. Maknanya syurga ni ada nikmat dia, betul. Nikmat bagi syurga, nikmat dalam syurga. Maknanya mungkin ada benda lain juga, lain daripada nikmat. Berbeza dengan yang ini, Jannatun Na'im, syurga-syurga yang hanya ada nikmat dalamnya. Lain. Okay, nikmat yang ada dalam syurga. Maknanya ada benda lain lah daripada nikmat. Maksudnya mungkin ada asap sikit-sikit kot agaknya. Allah Alam. Tapi itu dah sudut bahasa Arab. Kenapa digunakan yang ini? Tak digunakan yang ini. Kerana ini jelas menunjukkan nikmat 100%. Kalau konteks ini maknanya 100% apa? Nikmat. Tapi kalau yang ini dia ada lagi apa? Okay, yang ni kan. Kalau yang ni pula dia masih lagi ada persoalan dalam konteks ni lah. Nak menunjukkan hebatnya bahasa Arab ni, kan? Kalau kita tak faham tak apa, pasal kita bukan Arab, bukan Islam. Kalau kita nak faham, ulama kita bincang sampai tahap tu. Jannatun Na'im artinya syurga-syurga yang penuh dengan nikmat. Kenapa pula terjemah macam tu, Ustaz? Kerana itulah dia konteks Arab. Okay? Kalau yang ni Na'imul Jannat artinya nikmat yang ada dalam syurga masih lagi membawa apa dia panggil lah, kemungkinan ada benda lain dalam syurga yang bukan nikmat. Okay, contoh lain saya dah sebut sebelum ni, tapi saya sebut juga kat sini. Iyyaka na'budu dengan na'budu, ada beza tak? Ingat tak? Ke kelas lain dah? Dah. Okay, contohnya na'budu, na'buduka dengan iyyaka na'budu. Apa beza dua ni? Dari sudut maksud na'budu, kami beribadat. Ka kepada kamu, kepada engkau. Iyyaka kepada engkau, kami beribadat. Apa beza dia? Ini yang ni satu-satu ni. Dia ada only. Yang ni tak ada only. Ni only ni tak ada. No only. Okay, soalan saya, mana ada perkataan only sini? Mana ada only? Mana? Mana perkataan only? Iyaka. Hanya. Iyalah, mana perkataan hanya dalam ni? Iyyaka na'budu. Hanya dalam bahasa Arab faqat, fahasb. Tak ada. Iyyaka na'budu fahasb faqat. Ini pun tak ada perkataan only tu. Tapi kenapa kita terjemahkan dengan only? Kerana apa? Dah dapat jawapan tu kan? Bila didahulukan, ka ni dia, iya ni sebenarnya tak ada apa pun. Iya ni macam tambahan je. Dia tak boleh ada ka sahaja. Contohnya kana budu tak ada. Dia bila ka yang sepatutnya di belakang diletakkan di depan, kena tambah. Itu dari sudut bahasa Arab, kena tambah iya. Okey? Maksud dia ni sebenarnya nak macam apa? Macam nak mempercantikkan lah sebenarnya. Maksud sama je. Ka sama. Tapi bila diletakkan di belakang na'buduka, dia boleh lagi menjadi na'buduka, kami sembah pada engkau. Dan apa? Matahari dan bulan dan bintang. Boleh letak dan. Tapi kalau iyyaka, dia dah terus letak kat depan ni kaf dengan tambahan ya untuk mencantikkan, tapi diletakkan di depan, artinya kena letak full stop kat sini. Ini tak boleh, dia boleh lagi letak wa lagi. Ini tak boleh letak wa lah. Maknanya iyyaka na'budu, lepas tu apa pula? Wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkhara, tak boleh. Tak boleh dalam bahasa Arab. Okey? Jadi bahasa kita adalah only ataupun hanya. Terjemahannya hanya kepada engkau kami beribadat, ataupun hanya kami beribadat hanya kepada engkau. Okey? Yang saya nak tekan kat sini adalah di sudut kehebatan bahasa Arab. Benda ni kita kena faham sikit. Banyak tak apa. Kerana kehebatan bahasa Arab inilah yang menyebabkan orang kafir Quraisy bila mereka dengar Nabi Muhammad baca Al-Quran, mereka tertarik. Walaupun mereka cuba nak lari, tertarik juga, cuba nak lari. Okey? Baik.
Baik, ayat ini apa faedah yang kita boleh ambil? Apa faedah kita boleh ambil daripada ayat ni? Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Faedah yang boleh kita gunakan untuk kehidupan kita. Apa dia? Satu. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Apa dia? Syarat. Ataupun baca semula lahum jannatun na'im. Syarat untuk masuk syurga, dapat nikmat syurga adalah beriman, beramal soleh. Okey. Kemudian jannatun na'im macam tadi kan. Apa kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita? Satu, kan, dunia ni ada nikmat juga. Okey. Dan kita pun tak dilarang daripada menikmati nikmat dunia. Dilarang ke? Tak dilarang. Kita kena ambil nikmat dunia. Betul? Okay. Tapi ada dua keadaan. Satu, kita dapat nikmat dunia, satu, kita tak dapat. Kalau kita dapat nikmat dunia, kita still kena ingat bahawa nikmat yang sebenar adalah di akhirat. Kalau kita tak dapat nikmat dunia, memanglah kita kena ingatkan diri kita bahawa nikmat sebenarnya adalah di akhirat. Okay? Dua keadaan. Orang kaya contohnya, dia kena ingat kekayaan sebenar, nikmat sebenar adalah di akhirat. Orang miskin mestilah kena ingat, lagilah pasal dia tak ada duit kan. Jadi dia tengok at least tak apalah, insya-Allah lah. Paling kurang tak dapat kat dunia, kat akhirat dapat. Yang orang kaya pula dia jangan ingat dah dunia dah dapat, akhirat tak perlu, jangan. Kan? Kat dunia dah dapat, tapi ini sebenarnya tidak kekal, bukan nikmat yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah di akhirat. Apa akan jadi pada kita kalau kita ada perasaan ni? Redha lagi? Berusaha bersungguh-sungguh lagi? Semua benda yang positif akan ada pada kita. Baca ayat ni, dia sebenarnya memberi satu macam apa? Apa dia kata? Glad tidings. Hasilnya apa? Dia akan menjadikan kita ni bersemangat, bermotivasi sebenarnya. Kalau baca ayat ni dia macam relax. Baca-baca, yalah tu. Macam tu kan? Padanya something wrong lah kepada kefahaman kita. Baca ayat ni, innal ladzina amanu. Maknanya aku kena beriman. Wa amilus solihat, aku kena beramal soleh. Apa dia amal soleh yang bulan Ramadan ni? Contohlah kan. Lahum jannatun na'im. Jannatun na'im, nikmat sebenarnya ada di akhirat. 100%. Maknanya kita dapat ni sikit je. Kalau kita dapat, maknanya kena tahu sikit. Kalau tak dapat, lagilah. Kan? Kita kena tahu memang sebenarnya di akhirat. Sebenarnya kita akan lebih bersemangat. Sebab tu para rasul, para sahabat, mereka dengan ayat-ayat ini mereka bersemangat. Saya bagi satu contoh. Bila orang Islam masuk ke negeri Rom, masa tu Rom, Rom dia punya bangun jap ni. Pedang Rom macam mana? Siapa ingat pedang Rom? Saya tak tahu macam mana, tapi lebih kurang kan. Pedang Rom banyak kan. Pedang orang Islam macam mana? Gitu je, sikit je. Kan setengah lah lebih kurang. Masuk dalam, bila ada orang Islam masuk, dia hantar kan, nak perang, tapi dia hantar untuk masuk berjumpa dengan Maharaja Rom. Pedang tu kecil-kecil je. Dalam pedang kecil, baju pula kan. Ada copak camping. Maknanya ada patches tampal-tampal sini kan. Masuk, dia orang nak perang kita ni. Jalan dia pun orang dah tutup lah. Bayang kita jalan, ini nak perang. Dia orang ni nak perang dengan kami, bawa tongkat ni. Tongkat dia panggil kan? Tongkat dengan tongkat dia tak lawan kita orang. Dia orang ni orang tak tahu kan? Okay? Tapi bila sampai ke depan Maharaja Rom, ada di kalangan mereka yang berkata kepada Maharaja Rom, jangan lihat pakaian mereka, jangan lihat senjata mereka, jangan tengok kan? Kerana mereka ni di waktu pagi mereka apa? Mereka adalah dipanggil pahlawan. Maknanya mereka adalah fighter pada waktu pagi. Pada waktu malam mereka adalah tak untuk Islam. Pada waktu malam mereka adalah ruhban. Ruhban ni apa? Pendeta. Alim kan. Waktu malam bila pergi waktu malam dengar baca Quran apa semua. Waktu pagi betul-betul buat kerja kan. Okey. Dan mereka ni
adalah penasihat-penasihat Maharaja Rom mengatakan orang Islam ni nampak dia macam ni, tapi mereka ni tak mengharapkan. Mereka bila perang, mereka nak mati. Sedangkan kita ni dengan pedang yang besar-besar ni, bila perang kita nak hidup. Tak ada orang perang nak mati, tak ada. Rom tak ada. Orang Islam tak. Mereka nakkan begitu. Kenapa? Kerana benda-benda ni lah. Ini satu contoh. Maknanya beriman. Dan mereka lahum jannatun na'im. Nampak? Nikmat sebenar, nikmat akhirat. Rom nikmat sebenar, nikmat sekarang ni. Mati nanti tak ada nikmat dah. Kan? Okay? Jadi benda-benda ni sepatutnya membina dalam diri kita motivasi dan semangat untuk beramal saleh. Okay? Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Kita habiskan yang ini insya-Allah. Khalidina fiha. Ini tambahan. Masuk syurga kan. Khalidina fiha. Kekal mereka dalamnya. Wa'dallahi haqqan. Sebagai janji Allah yang benar. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ni pun straightforward. Bila saya sebut straightforward tu tak panjang lah maksudnya. Khalidina fiha, kekal. Okey, kita dah sebut tadi 100%. 100% nikmat dalam keadaan kekal. Apa lagi kita nak? Sebab tu motivasi mereka cukup tinggi. Kan? Ada siapa Al-Bara kalau tak silap ataupun sahabat lain tengah makan kurma tengah makan kurma, bukan benar Allah Taala. Dalam peperangan Uhud, tengah makan kurma, Nabi pun menceritakan siapa perang dapat syurga tu. Dia dengar tu, dia balik kurma, dia balik. Dan dia terus nak perang. Kan? Dan sahabat kata makanlah nak bagi kuat. Kata aku nak hidup untuk makan benda ni, buat apa? Aku nak syurga yang Allah nak bagi tu. Kan? Bahkan dia kata bila dia sebut satu perkara yang menunjukkan ketinggian yakin dia. Iaitu inni la ajidu rihal jannah min qibali Uhud. Saya dengar ni pun macam naik bulu roma kan. Ish, ya betul ni. Dia kata apa? Sesungguhnya saya dapat mencium aroma syurga dari arah Uhud. Kita tak sampai tahap tu. Tapi sahabat, kalau kita baca lama-lama kita mungkin dah dapat sikit-sikit. Macam mana mereka boleh rasa? Dengan keyakinan. Kita kalau tak rasa, maksudnya kita yakin tapi tak kuat. Yakin kita tak kuat. Ada tak orang yakin tapi tak kuat keyakinan? Ada. Kebanyakan kita macam itulah. Sahabat Nabi yakin, keyakinan dia tinggi. Kan? Jadi dengan itu khalidina fiha. Bila Allah sebut mereka kekal dalam jannatun na'im. Nikmat syurga ataupun syurga yang dipenuhi nikmat 100% ni kekal, tak keluar lah. Okey. Tambah lagi. Allah macam takkid, Allah menguatkan lagi kenyataan ini dengan mengatakan wa'dal ini adalah janji Allah. Kalau kita sebut janji Allah, kita tahu dah benar kan? Allah sebut lagi haqqan. Ya Allah kata apa lagi kita nak ni? Khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Okey. Kalau suami kita janji ada tak? Kalau isteri kita janji mungkin kot nak masak balik-balik tak ada kan. Kena beli juga mazhab abang kan. Contohlah kan. Tapi janji Allah tak ada. Tak ada la khulfa fihi, tidak ada mungkir janji padanya. Okey. Wa huwal azizul hakim. Allah kuatkan lagi yang keempat sebenarnya, dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Allah mampu nak memberikan apa yang dia janjikan. Kita ni kadang-kadang yang suami-suami ni lah kan, saya mewakili mereka, kadang-kadang kita berjanji. Tapi ada satu masa kita tak mampu nak bagi. Kita tak ada sifat izzah ataupun aziz. Kita memang kita orang yang baik. Kita nak berjanji tapi tak ada, kadang-kadang situasi menyebabkan kita bukan lagi aziz. Kita bukan lagi orang yang perkasa dalam kerja kita, dalam ni kan. Tak boleh nak tunaikan janji. Janji nak pergi haji tahun ni, tak dapat. Pasal apa? Pasal contohlah kos dah naik. Asalnya kos dah elok-elok ada, tiba-tiba naik. Dah tak boleh dah. Dah macam mana? Mungkin janji. Abang ni asyik mungkin janji. Macam mana nak buat? So kerana kita memang manusia, kita ada keadaan gitu. Al-Hakim iaitu yang maha bijaksana. Kan? Allah maha bijaksana dari sudut apa tadi? Dari sudut macam memberikan janji, memberikan nikmatnya kepada orang yang benar-benar dapat. Kita ni kadang-kadang kan, semua orang kita tak apalah, bagilah Ustaz, bagilah. Kan? Saya sikitlah sebut sikit je kan. Saya kadang-kadang kena bagi tazkiyah kan. Tahu tazkiyah, recommendation. Banyak orang minta, Ustaz tolong tulis tazkiyah, tolong kita tulis. Tapi orang bagi apa? Bagi CJ.
Tengok sijil tu, istighfar tak tahu berapa kali lah kan, pasal sijil tu tak mencapai kan. Macam mana ni Tapi alhamdulillah lah, nasib baiklah kerajaan sana kan, kerajaan Arab Saudi dia tak kisah sangat benda ni kan, dia mungkin dari satu sudut tu macam ada benda-benda yang diorang boleh lebih banyak dipanggil budi bicara. Sana budi bicara cukup tinggi kan, kadang-kadang Makkah pun tak berapa nak ada, tapi dia bersungguh nak belajar, tak bersungguh masuk. Tengok Makkah tu, boleh masuk budak ni kan. Seorang lagi pula, ini memang aku bagi recommendation tinggi-tinggi, tak dapat masuk. Jadi akhirnya saya kata, siapa minta saya bagi kan. Tapi dari satu sudut mungkin kebijaksanaan saya dah tak ada lah kan. Sepatutnya saya bagi, yang ada berapa A saya bagi saja kan. Macam Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Allah hanya beri yang layak sahaja. Tapi jangan fikir yang layak, kami ni semua tak layak ustaz kan. Allah dah sebutkan, innal ladina amanu wa amilus salihat, beriman, beramal salih. Okey. Tapi Allah tak sebut pula beriman ni kena tahap paling tinggi macam Abu Bakar As-Siddiq. Kena tahap, kalau tak sampai tahap tu, kena tahap macam Umar bin Al-Khattab. Tak, Allah kata umum gitu. Okey. Sebab tu last kali kat sini last kali sebenarnya untuk syurga ni kan, kita berada antara dua keadaan ataupun dua situasi. Satu al-khauf, kita takut. Yang kedua ar-raja, kita mengharapkan. Okey, takut dan mengharapkan. Siapa ada dua perasaan ni, dia mudah nak selamat. Okay, tapi kalau siapa yang tak takut langsung, dia ada ar-raja sahaja, mengharapkan. Tak apalah kau buatlah apa pun, Allah kan Maha Pengampun. Mana kau dapat ayat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah pergi jauh kan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Buatlah apa pun Allah akan ampun. Pergi buat maksiat, last kali minta ampun. Adakah begitu? Tak. Sebaliknya pula, orang yang dah buat, kadang-kadang ada orang yang jumpa kan, jumpa kita, kata ustaz saya dah buat semua benda. Saya buat semua, betul semua benda. Kadang-kadang kita nak tanya juga, apa benda yang kau buat? Dia sebut, memang semua benda dia buat kan, macam-macam dia buat kan, maksiat kan. Boleh masuk syurga kan tak? Takkan kita nak kata kamu dah buat semua benda, neraka lah kan. Kita ada ayat-ayat yang menunjukkan kalau dia dah bertaubat akan dapat kan. Dia antara dua tu. Dengan itu yang boleh kita ambil adalah rumusan di sini, bahawa kita kena berada tengah-tengah antara sifat takut neraka dan mengharapkan syurga. Takut neraka, mengharapkan syurga. Dalam masa yang sama kita kena ingat, kita ni kullu ibni Adam khata'. Kita ni semua adalah anak Adam, banyak buat salah kan. Ada tak orang boleh mengaku saya tak ada buat salah? Main duduk senyap tengok kan. Dia duduk je kita dah boleh tanya soalan, ni dah salah, ni dah salah, ni dah salah kan. Dan orang yang banyak orang yang terbaik di kalangan orang yang banyak buat salah adalah orang yang banyak bertaubat, Okay, semua benda ni penting sebenarnya. Kita nakkan takutkan syurga, takutkan neraka, inginkan syurga, dan bila banyak buat salah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Kita tangguh dulu kan dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.